Aloha, Assalamualaikum Seafood Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Abang Nin Alhamdulillah sihat-sihat sahaja. Untuk video kali ni, Abang Nin nak buat breakdown trailer Ejen Ali musim yang ketiga yang baru keluar dalam beberapa hari lepas. Okay, Abang Nin nak tengok balik. Lepas tu Abang Nin nak point out benda-benda yang mungkin korang tak perasan, benda-benda yang Abang Nin tak perasan sebelum ni, dan kemudian mungkin even berteori. Abang tak tahu lah kalau ada teori banyak ke tidak, tapi buat masa ni ada dua teori yang Abang Nin akan jelaskan kejap lagi. So pastikan korang tengok sampai habis, sebab ada satu teori ni memang Abang Nin akan cerita dekat penghujung video. Sebelum Abang Nin mula cerita pasal trailer ni, Abang Nin nak pesan kepada yang baru je jumpa channel ni untuk tekan butang subscribe. Abang Nin nak try dapatkan ke 10,000 subscribers sebelum tahun 2023. Jadi kalau korang boleh subscribe, ini sangat-sangat membantu Abang Nin. Ribuan terima kasih Abang Nin ucapkan. Alright, tak nak buang masa lagi, video ni akan panjang. So jom kita start tonton Ejen Ali musim 3, trailer Ejen Ali musim 3, dan buat sedikit breakdown berkenaan trailer tersebut. Alright, so kita akan mainkan trailer ni pada 75% kelajuan, bukan 50%. Okay, kita akan cuba dapatkan semua details, tapi tak nak terlalu slow. So kita main macam tu. So jom kita mulakan. Sebenarnya Kita tengok je sebelum dulu. ni Uncle risau. Bila ada part yang abang rasa macam menarik, abang akan pause dan kita akan bincang. Okay, that's how I do it. Okay, kita start dekat situ. Teori abang yang pertama sekali, abang rasa ini adalah bahagian awal dalam musim 1 ni. Masuk abang episod 1, mungkin 5-10 minit pertama di mana Ali sedang training melawan tanpa menggunakan Iris. Okay, abang, dalam musim ni kita akan fokus pada Ali tanpa Iris. Dan kemudian dalam masa yang sama Ali kena fokus tentang mata arena dan satu lagi plot point lain. Abang akan bincangkan pasal benda ni pada penghujung nanti, jadi tonton sampai habis. Okay, so buat masa ni kita bincang kat sini dulu. Ali waktu ni tak ada Iris dan dia sedang belajar, dia sedang semangat untuk belajar macam mana nak lawan tanpa Iris, tapi macam dia cakap dalam trailer ni, tak boleh. Okay, susah. Itu adalah apa yang abang nampak daripada sinilah. Dan kalau korang tengok balik babak ni, korang nampak baju Ali, baju biasa dia pakai, dan juga kawasan ni abang rasa ini adalah tempat training di Mata. Okay, bukan arena Mata tapi Mata. Jadi kita fokus dekat situ. Okay, itu penting sebab kita akan tengok babak ni banyak kali keluar dalam trailer ni. So kita tahu bila keluar je trailer dekat tempat ni, trailer masuk je babak ni, kita tahu waktu ni adalah waktu awal-awal dalam musim ni. At least musim dalam episod 1 confirm ada babak ni. Abang punya teori lah. Okay, ni teori, bukan betul, tapi teori. Jom kita teruskan. Okay, so babak ni abang rasa adalah kesinambungan daripada komik Prolog. Kan ada komik Neolog post Neolog. Okay, post Neolog yang dalam isu 152. Abang rasa babak dia macam kesinambungan babak tu yang Ali dapat pendrive tu. Kemungkinan dia dari babak yang sama lah. Sebab dia punya situasi dia macam sama. Macam diorang baru lepas training sama-sama. Lepas tu diorang macam sekarang ni duduk dan cerita pasal Ali punya advancement lah, macam mana Ali sekarang, perasaan Ali cakap lah dia dah semangat, dia nak ikut mak dia dan sebagainya. Dan babak yang tadi tu adalah selepas ini, bila dia rasa macam semangat, tapi bila dia cuba lawan tanpa Iris, Ali tetap tak boleh. So mungkin macam tu. Abang tak tahu lah, ni semua cuma teori. Mama mesti bangga kalau tengok kau sekarang. Yup. Alright, dekat logo ni abang ada something abang nak perasan. Kalau korang tengok tulisan wow, merah, kuning, biru. Wow. Okay, korang tengok balik logo ni, macam mana dia punya warna. Biru, kuning, merah. Dia nampak, korang nampak tak? Dia ada warna yang sama. Merah, kuning, biru untuk Disney Plus. Kamu semua di bawah Biru, kuning, merah pada penghujung. Abang tak tahu. Mata Arena. Alright, kita pause dekat sini. Mata Arena, pengandalan daripada Ejen Leon. Kita nampak semua cikgu ada kat situ. Ejen Leon ada, Karya ada, Baka ada, Gita pun ada. Kita ada 4 karakter baru tu. Dan kemudian kita nampak Ali sikit je kat depan. Belakang Ali kita nampak Jet, Alicia, Rudy, Moon, Kai, Rosa, siapa nama ni yang atas kursi roda tu, Mika, Bulat, kemudian kita nampak Moon dan kita nampak Iman dan juga Zaz. Semua orang perasan dekat sini tak ada Chris. Kenapa tak ada Chris? Kita akan bincang sekejap lagi. Jom kita sambung. Merupakan sebuah pertandingan berprestij di antara... Okay, tempat ni abang rasa adalah diorang punya challenge. Okay, dalam Mata Arena ni diorang bukan lawan satu sama lain je, diorang ada challenge diorang. Ataupun ni mungkin
practice. Salah satulah. Okay. Dan dalam challenge ni diorang kena macam buat parkour ke apa. Dan ini adalah team mereka. 5 orang, 6 orang ni adalah satu team. Dan mereka kena lalui. Dan mungkin mereka akan lawan dengan 2 orang daripada team yang ejen-ejen baru tu. Okay. So 2 lawan 6. Sebab ejen-ejen muda ni dia banyak, ramai. Jadi diorang besarlah team diorang. Tapi dan diorang pun tak power macam 4 orang tu. Jadi 4 orang tu akan perlukan 2 orang saja untuk lawan dengan 6 orang ni. Siapa yang masa dia paling rendah, mungkin diorang menang challenge tu. Dan ini adalah team Ali lah. Dan Ali perlu menang lawan dalam challenge ni. Semua ejen-ejen muda mata. Kenapa? By the way, abang ada sebab kenapa abang cakap itu adalah macam parkour ke something, macam satu challenge. Jadi ada satu babak yang menunjukkan benda tu. Kita akan teruskan. Hanya seorang pemenang yang akan menempa nama. Alright, kita akan tengok semua pemenang-pemenang sebelum ini. Ini kita nampak 7 orang pemenang. Mungkin ada lebih, tapi abang nak percaya yang mata arena kali ini adalah mata arena yang ke-8. So ini adalah 7 orang pemenang pertama. Dan abang juga ada perasaan yang sebenarnya diorang ikut turutan juga ni, pemenang-pemenang ni. Dari segi dari segi seniority, abang rasa pemenang pertama sekali mata arena adalah General Rama ataupun Ejen Rama dekat situ. Dan kemudian Rahul dan Razman adalah pemenang-pemenang yang seterusnya. Kemudian kita kembali ke Alia. Alia adalah pemenang yang keempat. Kemudian Rizwan, Fit dan juga Bobby. Bobby adalah pemenang yang ketujuh. So, kita akan cari pemenang yang ke-8 dalam musim ini. Abang rasa macam itulah. Di kalangan juara mata arena. Kalau kita jumpa mak kita punya muka kat situ, kita berbangga. Minimum akan disingkir. Okey, saya cakap siapa yang tak mencapai markah minimum akan disingkir. Dia tak cakap yang siapa paling rendah tersingkir. Siapa yang tak mencapai markah minimum disingkir. So kalau ada 3 orang yang tak mencapai markah minimum, 3 orang tu kena singkir. Itu yang abang faham. Abang tak tahulah macam mana. Tapi contohlah markah minimum 50. Ramai yang ada 3 orang dapat 48. 48 siapa yang dapat 40 markah tu kena buang. Tak kisahlah berapa ramai. So mungkin macam tu. Itu macam lebih menakutkan lah daripada seorang kena singkir. Lepas tu bila orang cakap dengan abang ejen Chris kena singkir. Abang cakap, ya ke? Sebab abang rasa Chris tak kena singkir, tapi ada benda lain yang berlaku dengan Chris. Kita akan bincang sekejap lagi. Dari mata. Alright, untuk untuk countdown ni, okay, abang dah tengok tadi balik. Countdown ni dia tak menunjukkan apa-apa. Dia just menunjukkan yang mereka akan mula berlawan lah. Countdown dekat mata arena. Dan tim-tim mereka ulang-ulang orang lah, bukan orang yang sama. Ada satu tim tu Rosa sama tim dengan ejen baru ni. So mungkin 6 lawan 6. So Rosa masuk dalam tim yang lawan. So abang tak tahu tu apa, mungkin challenge lah. Diorang lawan Bloomberg ke lawan apa ke, kita tak pasti. Kena tunggulah musim ni bermula lagi 2 minggu. Kau budak yang masuk mata sebadapan gadget super agent kan? Tapi sekarang dah kena tarik balik. Kayaknya dia biasa-biasa aja deh. Alright, so abang pause dekat sini sebab nak tegur pasal 2 karakter yang tadi tu. Yang karakter 2 orang ni, diorang ramai yang cakap dia akan jadi main villain. Tapi abang tak rasa dia main villain. Abang rasa diorang ni akan jadi antagonist. Antagonist ni maksudnya karakter yang lawan dengan kita punya main karakter. Tapi dia bukan watak villain. Dia bukan jahat. Dia tak jahat. Tapi dia just lawan. Dia adalah musuh. Okay, dia boleh jadi kawan. Dia bukannya villain lah. Dia bukan super villain. Dia bukan villain. Dia just jahat sikit. Tapi dia tak jahat mana pun. Okay, so macam antagonist lah. Dia bermusuh dalam jalan cerita, dalam plot ni. Nanti diorang akan kawan. Mungkin macam tu. So abang tak rasa diorang villain. Okay, dan kalau kau perasan, yang seorang tu ada macam slang sikit kan. Dah kena tarik balik. So mungkin dia daripada negara-negara luar yang cakap bahasa Inggeris. Dan seorang lagi memang cakap bahasa Indonesia terus. Ni sama ada memang dia orang Indonesia ataupun tak tahulah macam mana, tapi dia bercakap bahasa Indonesia lah. Abang punya senang je kalau abang rasa lebih mudah kalau dia memang orang Indonesia yang datang belajar di mata di Malaysia ataupun di Cyberraya lah, bukan Malaysia. Puasa kat sini pun perfect juga. Pakaian Ali, pakaian baru. Abang ada 2 teori pasal pakaian ni. Satu, ini adalah pakaian upgrade Ali sendiri. Dan satu lagi, ini adalah Satria. Dua-dua ada macam dia punya evidence dalam trailer ni juga. Kita akan bincangkan kedua-dua evidence tu sebentar lagi. Tapi kita tengok ini adalah pakaian baru Ali. Okay.
Dan bila korang tengok pakaian baru Ali, korang tahu ini adalah masa dia di Mata Arena. Dan kalau korang tengok dia pakai baju lama, itu adalah sebelum dia masuk Mata Arena ataupun at least awal-awal Mata Arena. Okay, ni Ali training apa semua. Okay, abang tak tahu kenapa, tapi bila tunjuk dekat bahagian ni, dia buatkan kita ramai yang kita rasa yang dia ni akan jadi karakter jahat. Seperti abang cakap, dia bukan karakter main villain, dia cuma antagonis untuk plot ni. Dan main villain akan reveal pada episod-episod yang seterusnya, mungkin episod 9, episod 10. Okay, bukan ni. Ini adalah antagonis awal. Okay, ini mungkin episod 1, episod 2 kita dah tengok dia ni nampak macam dia ni jahat. Abang rasa ni dia just kaki bully je, ataupun dia sengaja nak kenakan Ali ke apa ke, dia macam jealous dengan Ali ke apa ke, itu sahaja. Tak ada lebih, tak ada kurang. Alright, seterusnya. Jangan harap kita orang akan biar kau menang. Ayat ni pun dah cukup dah menunjukkan yang dia nak menang Mata Arena. Dia tak peduli pasal Ali, tak peduli pasal kawan-kawan Ali, dia nak menang Mata Arena. Dua-dua karakter yang kita tengok atas skrin ni. Okay, Agent Neuro dengan Agent Combat ni, dua-dua nak menang. Okay, diorang nak menang. Tu that's it. Diorang tak ada sebab apa-apa. Alright, sini mungkin korang tak berapa perasan, tapi itu adalah Chris dan juga Ali. Di sini Chris dan Ali nampak lawan dengan Agent Combat ni. Dan kemudian kita tak nampak Chris selepas tu. Ya, teorinya akan datang. Okay, itu tadi Rudy lawan dengan Agent baru juga. Dekat Agent baru tu punya pakaian, ya, abang cuba belakangkan sikit. Okay, dekat pakai Agent baru tu, line dia warna merah. Okay, so abang ada satu teori tentang pakaian dia. Bila dilawan, bila dia kena sebarang serangan, baju dia akan jadi line merah. Kemudian bila dia nak lari laju, baju dia akan warna biru. Dan kemudian bila dia just nak serang, baju dia akan jadi warna emas atau warna kuning. Nampak tak tadi pada permulaan series ni, kita ada 3 warna tu. Abang dah cakap tadi, permulaan trailer, masa logo-logo tu ada 3 warna. Merah, biru, kuning, merah, biru, kuning, merah, biru, kuning. Pakaian dia pun sama, ada merah, ada biru, ada kuning. Korang sekarang ni waktu warna merah, kejap lagi kita ada babak di mana dia akan tunjuk warna kuning, warna biru. Ini adalah semasa Ali dengan Chris lawan dengan Agent Kerambit tu. Dan abang rasa waktu ni lah puncanya Chris tak ada dalam trailer ni. Okay, so ini dia cakap, kau cakap apa? Okay, caranya ibaratnya, kalau cara dia potong trailer ni, diorang ni sedang marah kepada Ali. Tapi abang tak rasa diorang marah pada Ali. Diorang sebenarnya tengah tengok kepada ejen-ejen baru yang mungkin tengah macam menganjing lah. Macam, kenapa? Belum apa-apa kawan kau dah terkeluar. Chris dah tak ada. Belum apa-apa kawan kau dah terkeluar. So diorang macam, marah. Okay. Abang sukalah dia kat sini. Rosa dengan Mika tu abang nampak diorang memang baik dengan Chris. Tapi Rudy pun sama marah. So Rudy baik dengan Chris juga. Ataupun Rudy memang sekarang dah team player. That's character development. I like that. Okay, dekat sini Rocket. Jet dengan Ali macam ibaratnya diorang berbual kan. Pada abang, ini berlaku jauh selepas babak tadi. Ini tak ada kena-mengena dengan babak tadi. Abang rasa lah. Okay, cara diorang cut nampakkan macam diorang ni sama-sama waktu yang sama. Tapi abang rasa tidak. Abang rasa waktu ni dah berbeza. Ni episod lain daripada yang tadi tu. Ini soal maruah Ali. Bagi ni. Alright, so ini adalah salah satu sebab abang rasa pakaian baru Ali tadi adalah upgrade. Okay, abang akan cerita lebih bila kita jumpa pakaian Kai. Okay, itu ejen kita. Ejen kita pun tak banyak keluar dalam trailer ni. So, kita akan bincang juga kenapa. Okay, ini adalah ejen tadi. Nampak tak tadi bila dia kena serang dengan Rudy, baju dia warna merah. Sekarang bila dia tengah lari laju, baju dia warna biru. Ada sebab. Kenapa baju biru? Kejap lagi abang rasa kita akan jumpa dia dalam warna emas. Which is warna emas atau warna kuning lah. Okay. Sekali lagi, 3 warna ni macam main peranan. Abang tak tahu kenapa dekat logo tadi ada 3 warna tu. Dekat pakaian dia ada 3 warna tu. Clue? Maybe dia adalah spy? Who knows? Ini masa Ali tengah training ke apa? Percaya dengan diri kau, Ali. Itu lagi penting. Okay, abang rasa waktu ni waktu penting juga. Okay, waktu ni mungkin waktu Ali tengah betul-betul down. Okay, kenapa Ali betul-betul down? Kita bincang sekejap lagi. So, abang nak bagi sesuai dengan trailer. Korang kena faham kejap. Kita bincang kejap lagi. Okay, Iman. Semua orang suka Iman. Very cozy. Okay, ni sekarang ni abang rasa ini adalah macam sama ada training diorang ataupun babak pertama. Waktu first diorang masuk ke arena mata, diorang terus kena lawan robot ni. Dan bila diorang dah kalahkan robot ni, diorang kena lawan dengan 4 orang ejen tadi tu. Okay, ini training agaknya. So, Alisha nak jatuh. Ataupun ini dalam misi. Okay, Alisha tengah kejar sebab tu Alisha nak jatuh. Okay, kita tengok babak Alisha pula. Kita kena usaha lagi keras kalau nak bersaing dengan ejen-ejen luar.
kita kena usaha lebih keras kalau nak bersaing dengan ejen-ejen luar. Okay, so ayat ejen-ejen luar tu pada abang sangat interesting. Adakah 4 orang ni memang ejen dari luar negara, ataupun dari luar mata, ataupun dari luar apa, kita tak tahu. Dan adakah sebenarnya Alisha sedang cakap pasal 4 orang tu? Okay, kita tak tahu. Kita tak tahu Alisha cakap pasal siapa. 4 orang tu ke orang yang berbeza? Mungkin ada karakter kita tak kenal lagi, tak jumpa lagi. Mungkin macam tu. So, kita tunggu. Abang rasa Alisha cakap pasal 4 orang tu, dan oleh kerana 4 orang tu diorang berasal dari tempat lain, sebab tu Alisha panggil dia ejen luar. Okay, dan benda yang kita boleh fokus adalah berapa banyak meme yang kita dapat daripada babak ni, dan juga muka Rudy. Muka Rudy kelawak gila muka Rudy. Rudy macam fokus tengah makan tu, macam pada masa sama, menarik ni apa Alisha cakap ni. You know, nice. Tahap mereka. Okay, dekat sini baju dia tak glow. Baju ejen Rusia, apa panggil dia, ejen Rusia. Baju dia tak glow, tapi nampak macam keemas-emasan lah. Dan kat sini kita nampak ejen kita kan. Ini salah satu part yang dia muncul. Ejen Rusia banyak, ejen okay, panggil dia ejen Inviso lah. Inviso banyak, Neuro banyak, Combat banyak, tapi yang ejen K-pop ni memang sikit babak dia. Kita akan bincang kejap lagi. Jauh lagi tinggi. Okay. Kamu bisa silat? Ayo kita lihat. Siapa lebih jago? Alright, so kamu bisa silat, ayo kita lihat siapa lebih jago. Sekarang kita cerita pasal Chris. Kenapa Chris tak ada? Sebabnya Chris lawan dengan dia. So bila Chris lawan dengan dia, Chris tak mampu nak lawan sebab dia memang jauh lebih jago dari Chris. Dan kemudian Ali cuba bantu Chris, dan pada masa yang sama Ali telah buat something yang buatkan Chris cedera. Okay, Chris bukan kena buang daripada mata ataupun mata arena, tapi Chris cedera pada perjumpaan pertama mereka. Okay, so itulah ceritanya. Chris cedera oleh kerana lawan dengan dia, dan Ali macam berasa bersalah mungkin sebab Ali punya punca lah. Itu yang Ali dah sedown, dan kemudian dia akan jumpa ejen Bakar, dan ejen Bakar akan pujuk dia dan sebagainya. Abang rasa pada awal musim ni, ejen Bakar, ejen Leon, ejen Karya, ejen Gita, diorang akan ada dekat situ, tapi diorang akan main peranan yang sangat kecil. Diorang akan jadi lebih kepada just macam cheerleaders je. Diorang tak akan jadi full on mentor kat situ, sebab ni akan fokus pada tim ejen muda untuk berdikari lawan dengan musuh yang jauh lebih kuat. Okay, so itu abang rasa yang akan berlaku pada awal-awal musim 3 ni. Dan ini bahagian pertama, macam episod pertama yang buatkan kita nak Chris tumbang lah. Chris akan cedera dan tak akan dapat join Mata Arena. Dan bila tadi abang cakap kan ada satu babak yang Rudy, Mika dengan Rosa marah kan, atau abang rasa lebih kepada dia ni ataupun ejen Euro macam cakap dengan diorang apa-apa yang buatkan diorang marah. Bukannya apa yang Ali cakap buat diorang marah. Abang tak rasa diorang benci Ali lagi. Diorang dah okey dengan Ali mungkin, tapi diorang still rasa macam diorang perlu tolak Ali ke arah kebaikan ke apa, abang tak pastilah. Tapi dia ni lah punca, tak ada Chris. Okay, nampak tak? Dia cakap kepada silat kan. So maksudnya dia tengah cabar Chris. Chris terima cabaran tu dan Chris kalah. That's the story abang rasa lah. Okay, itu teori kenapa Chris tak ada. Dan kemudian satu lagi Chris, teori berkenaan dengan ejen kita, ejen kita lah, ejen Tekno tu. Kenapa dia tak ada? Sebabnya selepas Chris jatuh, ejen muda nak balas dendam, dan ejen muda basically aim dekat ejen kita tu, dan ejen kita pun kalah. Kenapa abang cakap macam tu? Kita tengok babak selepas ini. Okay, bahagian ni kita panggil bahagian planetarium. Apa yang abang nampak dekat sini ada dua perkara. Satu, ini memang tak ada kemengena dengan Mata Arena. Ini adalah plot point kedua dalam musim ni. Dan kalau korang tengok, ada dua taik bintang macam tu. Tapi taik bintang tu warna emas dan warna biru. Warna kuning dan warna biru lah. Yang sesuai sangat dengan logo awal-awal tadi, dan juga pakaian karakter Inviso tu. Cuma warna merah je tadi. Kalau ada warna merah, complete 3 set. Suspicious. Okay, memang cool sangat. Okay, sekarang ini part yang abang betul-betul terkejut. Upgrade daripada Kai. Okay, ini adalah salah satu sebab abang cakap yang Ali, pakaian baru Ali bukan Satria, tetapi upgrade. So inilah upgrade untuk Kai. Tadi kita nampak upgrade untuk Rudy, dan obviously kita dah nampak upgrade untuk Ali. Okay, dan bila kita tengok babak ni, Kai sedang tembak. Ibaratnya Kai sedang aim pada karakter ni, dan mungkin itu yang mereka memang buat, dan karakter ni akan tumbang lah, dan dia pun akan cedera.
So kumpulan ejen-ejen baru tu akan akan kekurangan seorang yang buatkan mereka marah juga. Kenapa part mereka marah pun ada dalam trailer ni. Kita patut fokus ke usaha sendiri. Bukan main kotor macam ni. So main kotor, abang tak pasti apa yang main kotor. Adakah upgrade baju dorang tu main kotor? Mungkin ya. Mungkin dorang upgrade tanpa pengetahuan sesiapa. Jadi buatkan tu kira macam main kotor lah. Okay, mungkin bila mereka main kotor macam tu, buatkan mereka akan jauh lebih ketinggalan or something like that. Abang tak pasti. Tapi apa yang main kotor tu, tu memang abang tak nak tahu siapa yang main kotor, macam mana dan sebagainya, memang abang nak tahu sangat. Waktu Ali tengah defend Chris, by the way. Nampak Chris tu? Yes, Ali tengah defend Chris. Ada kemungkinan salah satu kerambit yang dibaling tu akan terkena ke Chris dan buatkan Chris tumbang lah. Inilah waktu Chris kalah. Kau tak tahu apa-apa pasal aku. Okay, ini just mungkin dorang just bergaduh sebab Rudy kan ada dia punya ego. Lepas tu ejen baru tak ada ego dia dan dorang start bergaduh. Nampak tak Rudy kat depan, Kai dengan Ali kat belakang. So yeah, kita alright, ini mungkin selepas Rudy dah tumbang, Mika macam Rudy, so Mika nak tolong Rudy. Okay, ini adalah abang rasa ini adalah untuk plot yang seterusnya. Pakaian ni macam karakter yang baju warna kuning ni sebelah kanan ni. Kalau tengok rambut dia, mungkin ini adalah ejen siapa tu? Ejen yang ejen kita. Okay, ejen Euro, ejen K-pop. Okay, mungkin ini pakaian sekolah dia dan abang tak tahu kenapa Alicia lari macam ni. Kenapa dia nak tangkap Alicia? Adakah dia musuh utama sebenarnya? Kita tak tahu. Tapi dari segi warna rambut dan warna kulit, abang rasa macam itulah dia orang. Inilah orangnya. Kenapa jadi macam ni? Kita tak tahu. Dan abang rasa ini adalah plot point. Bukan bukan arena mata. Ini adalah plot point yang kedua untuk musim ni. Ya, kita akan bincang pasal plot point kedua ni nanti kejap lagi pada penghujung video. Okay, so babak ni yang buatkan abang fikir tentang perkara lain. So babak ni nampaknya macam Ali sedang menggunakan kuasa psychic power dan benda ni yang buatkan abang rasa dan ramai orang rasa ini adalah Satria. So ini adalah kemungkinan pakaian Ali baru tu adalah pakaian projek Satria dan Satria membenarkan Ali buat kuasa macam ni. Okay, tadi abang dah bagi sebab kenapa abang rasa dia just upgrade biasa, tapi ini kali ni abang rasa ini adalah mungkin ini adalah projek Satria yang membuatkan Ali ada kuasa macam ni. Tapi kita masih tak pasti. Mungkin ada teknologi yang cukup hebat dalam Ali punya team yang boleh sampai tim Ali cukup power untuk dapatkan teknologi macam ni, ataupun ini adalah Satria. Abang tak pasti. Kat belakang Ali ada macam satu benda terbaring. Abang tak rasa tu orang warna kuning, abang rasa tu robot ke apa. So tak perlu fikir banyak lah. Tapi yang penting sekarang Ali buat kuasa ni memang sangat cool. Dan ya, mungkin ni Satria, mungkin ni just upgrade. Kita tengok macam mana nanti. Okay, babak ni. What does this mean? Okay, adakah waktu ni karakter ni dia sedang culik Ali ataupun waktu dia tengah selamatkan Ali? Sebab dari segi apa yang abang rasa, dia ni macam sedikit sus lah. Dan mungkin dia ni sedang selamatkan Ali, tapi ada juga posibiliti besar yang dia tengah buat sesuatu untuk buat sesuatu kepada Ali lah. Okay, dia tengah culik Ali ke sebagainya. Dan ini adalah di planetarium, dan ini juga ada kena-mengena dengan plot yang kedua dalam series ni. Okay, abang akan cerita pasal plot kedua tu, sabar. Very interesting. Jadi, gimana kita balas mereka? So bila dia cakap macam ni, itu yang buatkan abang rasa teori abang tadi berkenaan ejen kita. Ejen kita tu cedera dan tak dapat lagi berlawan dekat mata arena. Jadi ini yang diorang cakap lah. Dan kat sini kita nampak pakaian dia memang nampak warna keemas-emasan lah. Pakaian si siapa ni, yang Inviso ni ada warna lain emas sikit. Mungkin korang tak nampak sebab ada kamera abang, tapi kalau korang tengok balik, yes, ada kamera, ada emas sikit. So yeah, mungkin kan diorang tengah plan cara untuk jatuhkan ejen-ejen muda, sebab ejen-ejen muda berjaya jatuhkan ejen kita. Untuk babak ni memang pelik sikit. Kenapa? Sebab ada 3 kamera dia tunjuk kat sini. 3-3 ada tulis live, bermaksud dia tengah live. Tapi ada banyak karakter yang dekat tempat yang sama, dua kamera yang berbeza. Contohnya Mika dekat kafe dengan Mika dekat bersama Rosa. Mika dan Rosa dua-dua dekat kafe. Dekat yang dekat sini. Ya apa? Ni Mika Rosa. Ini pun Mika Rosa. Kemudian Kai. Sini pun Kai. How does that happen again? I have no idea.
Abang tak tahu kenapa, macam mana. But yeah, itulah cerita dia. Mungkin ada benda ni dia sebahagian apa macam fake ke apa ke. Nak buatkan diorang ni ada nak menyalahkan diorang ke apa ke, abang pun tak pasti. But there you go. Kita tengok macam mana nanti. Tunggu masa je. Tunggu masa Terus je. Ali. Bayangkan macam ada Iris. So, babak ni abang rasa adalah pada episod pertama. Dan nanti pada episod ke-13, episod akhir, Ali akan buat benda yang sama. Dan kali pertama Ali buat pada episod 1 ni tak jadi. Tapi pada episod 13 nanti jadi. So, ada character development. Dan ini adalah benda yang kita dapat tengok lah daripada benda tu. Character development tu. Itu je abang punya teori berkenaan benda ni. Jom kita sambung lagi. Okay, pertama sekali kita dapat tengok apa pakaian security guard dekat sini. Warna hijau. So, abang rasa ini adalah di menara yang kita tak pernah pergi. Musim 1 kita banyak pergi ke 2 menara. Lepas tu dalam movie kita pergi ke 1 menara. Dan ini adalah menara yang ketiga yang kita tak pernah pergi. Sebab tu baju dia hijau. Abang rasa abang tak pernah tengok pakaian warna hijau dalam guard. Kalau korang tahu, korang bagi tahu abang menara mana yang pakaian guard dia warna hijau. Okay, ini menara penaraju masuk abang. Okay, Dos, Rizwan. Pakaian baju Rizwan, Nuts. Dan dia adalah warna emas-emas. sama macam pakaian Agent Neuro tadi. Okay, so Agent Neuro tadi kalau tak dia guna warna emas, warna kuning. And then bila diguna ada merah dan warna biru. Adakah benda teknologi yang sama akan digunakan oleh Rizwan? Mungkin. Okay, dekat sini nampak macam dia sedang buat something dekat Dos, Profesor Akram dengan Dos dan kemudian dengan Rizwan lah. Dan ini pun macam ada dalam komik isu 52. Okay, babak ni. Kau dah sedia? Dah. I'm ready. Let's go. Nak tengok sekarang. Alright, itu je abang punya macam breakdown untuk trailer. Dan sekarang masanya untuk kita bincang teori kedua. Apa teori abang? Okay, teori kedua abang yang tadi. First teori tadi cerita pasal Chris, pasal ejen kita. Diorang bukan kena buang, tapi diorang just cedera dan tak dapat join. Itu teori abang. Dan yang kedua adalah teori berkenaan dengan plot dalam musim 2 ni, musim 3. Abang rasa WoW sengaja cut trailer ni cara macam ni supaya WoW ingatkan fokus musim ini adalah semata-mata untuk mata arena. Tapi abang rasa mata arena ni akan bawa ke satu plot point yang lagi besar pada penghujung musim. Mungkin pada second half of the season lah. Okay, mungkin 7 episod pertama kita akan dapat mata arena dengan sedikit teaser mungkin apa yang akan berlaku dalam 6 episod terakhir. So 6 episod terakhir kita akan dapat plot point yang kedua yang melibatkan Rizwan, Dos, Akram dan juga mungkin karakter-karakter baru yang kita baru jumpa. Lebih-lebih lagi karakter Invizo dan juga ejen kita yang nampak seperti agak sus. Okay, yang nampak sedikit agak sus dengan dalam video tadi. Okay, kita nampak macam dia lawan dengan Alicia dan kemudian macam caranya teknologi yang digunakan oleh Rizwan dan juga teknologi yang digunakan oleh ejen Neuro tu, ejen Invizo tu macam sama. Okay, dalam first half mungkin kita akan tengok dua ejen tu, iaitu ejen Neuro dengan ejen Combat yang barulah macam nampak macam diorang jahat, tapi rupa-rupanya diorang just kaki bully je. Yang sebenarnya jahat, yang spy, yang nak rosakkan cyber raya, nak rosakkan mata adalah dua ejen yang lagi dua ejen tu. Okay, mungkin itu plot twist dia. Dan ya, abang rasa itu yang akan berlaku lah dalam musim ketiga ni. Okay, di mana macam cakap kita akan ada dua plot point, mata arena dan juga kemudian satu lagi plot point yang ramai tak dapat bincangkan sebab kita tak nampak banyak dalam trailer ni, tapi kita nampak sikit-sikit dalam trailer ni, lebih-lebih lagi pada penghujung dengan Dos dan juga Rizwan. Okay, ini semua apa sahaja abang cakap ni ada sikit fakta, lebihnya semuanya teori semata-mata. Teori ni maksudnya abang cuma buat spekulasi, tak tahu betul ke tidak. Cuma apa yang abang bayangkan akan berlaku. So, pastikan jangan percaya. Okay, selagi benda ni tak berlaku, jangan percaya. Okay, kalau dah berlaku, dah betul, baru cakap, ya, teori abang betul. Ya, itu je. Okay, alright, abang kena stop dekat sini sebab video ni dah terlalu panjang. Ribuan terima kasih kerana menonton, guys. Korang semua memang terbaik. Terima kasih kepada semua members. Kita jumpa di video akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.